Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala asma'ul husna wa sifatul ulya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دول الجبال يسبحن وتركنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وارزق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan lagi, iaitu di dalam majlis ilmu, itu pada membicarakan kita iaitu ijtinabil ma'asil qalb, iaitu pada menjauh segala maksiat batin, itu perkara yang tercela di dalam hati seseorang. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Pada minggu lepas kita telah baca berkaitan dengan syarrut ta'an, iaitu syarrut ta'an, buruknya makan. Ini makan yang melampau. Jadi kita masuk pada fasal yang lain pula, faslun yang kedua pada menyatakan syarrul kalam. Faslun hadza fasl, bermula ini fasal pada menyatakan, pada nak menerangkan syarrul kalam, yakni sangat gemar kepada membanyak tutur, maka iaitu perangai yang amat jahat, lagi maksiat. Kerana banyak tutur itu banyaklah tersalah, dan banyak tersalah itu banyaklah dosa, dan banyak dosa itu membawa ia kepada neraka. Sebab itulah banyak tutur itu amat jahat, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kathara kalamuhu kana nas aula bih. Dalam riwayat lain menyatakan fannarul aula bih, adalah neraka lebih utama dengan dia. Ini disebut kana aula bih. Dalam riwayat lain kata fannarul aula bih. Fannar, yakni maka neraka itu terlebih utama. Ini dia buat mari lafaz neraka dulu, jangan diletakkan di hadapan. Tapi dalam hadis yang lain disebut fannarul aula bih, iaitu tidak ada letak lafaz kana di hadapan. Artinya barang siapa yang banyak tutur, nescaya adalah api neraka itu terlebih patut dengan dia. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala, fasal yang kedua ini pada menyatakan syarrul kalam, buruknya percakapan. Sebab itulah percakapan ini amat besar di dalam Islam. Dia suatu peranan yang sangat besar. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab Penawar Hati, semua kitab-kitab tasawuf, Minhajul Abidin, Tajul Urus, Hikam, Darun Nafis, atas pada ikan sikit itu Darun Nafis khususnya. Tu banyak lagi lah, ataupun kitab yang kita baca pada pagi Isnin tu, tu semua kitab itu menceritakan hak perkara begini ni. Syarrul kalam. Jadi syarrul kalam ni buruk percakapan. Tetapi di sana ulama menyatakan percakapan ini ada kalanya baik, bukannya jahat belaka percakapan ni. Kerana percakapan ini ada yarfa'ullah, ada Allah mengangkat darjatnya disebabkan lidah dia. Wa ta'ala, ada Allah merendahkan dia.
maka diri merendah, Allah merendah, yang Allah menghinakan, masuk pada kata syarrul kalam, buruknya percakapan. Tu. Tetapi di sana juga ada percakapan itu suatu doa. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam membicarakan berkaitan kalam, ba'thil kalam, berkaitan dengan percakapan ini, Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan al-kalam doa, percakapan itu juga sebagai doa. Tu. Walaupun percakapan itu ada buruk, yakni percakapan yang membawa kepada maksiat yang sia-sia, tetapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam perbahasan lain, dia menyatakan percakapan ini juga adanya kalanya jatuh pada kalam doa, percakapan itu suatu doa. Tu dia menyatakan diwali li aulad, itu li akhi, tu itu seperti ibu bapa kepada anaknya ataupun saudara kepada saudaranya, itu suatu perkara yang baik. Dia doa kepada saudara dia, percakapan baik. Dia kata saudara dia ni dak mari-mari dia kata insya-Allah dia sapa dah tu, dia sapa tu, itu percakapan baik. Walaupun dia pergi kepada zon, suatu sangkaan, tapi percakapan itu baik. Kalau dia percakapan, orang panggil syarrul kalam, percakapan yang jahat, ia suatu doa juga. Dia kata warna tak siapa lagi ni, warna menatu ni, tak siapa lagi rumah ni, ke Belanggo, ke accident apa ke ni, dia percakapan buruk. Maka perkataan itu mendorong di dalam hati sangkaan jahat, maka diri percakapan itu maksiat dan dia menyambung di dalam sangkaan hati yang jahat. Maka itulah dikatakan permulaan syarrul kalam. Sebab itulah dikatakan iaitu apa? Disuruh kita menjauhi sangkaan jahat, kerana sangkaan jahat itu ada setengah daripada percakapan. Apa Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Hadis iaitu iyyakum, jauh olehmu daripada sangkaan buruk, kerana setengah daripada sangkaan buruk itu iaitu akdzabul hadis, iaitu seburuk-buruk percakapan. Sebab apa disebut seburuk-buruk percakapan dalam hadis Nabi SAW itu? Apa kaitan dengan sangkaan jahat dengan percakapan? Maka ulama membahas, ia menyatakan bahawasanya percakapan itu suatu doa, kerana timbul dalam hati yang buruk sangka, lalu keluar daripada mulut dia perkataan yang jahat, maka ia menunjukkan kepada doa. Itu sebab tu Allah menyatakan hadis kursi, innallaha a'izzani, iaitu sesungguhnya aku ni duduk pada sangkaan hamba-Ku. Sesungguhnya aku duduk pada sangkaan hamba-Ku. Maksudnya kalau hamba-Ku sangka baik, nescaya aku akan memberi suatu kebaikan daripada dia, lambat ataupun cepat. Itu antara ini disebut oleh para ulama. Jadi ia merupakan bertalian antara percakapan buruk dengan sangkaan. Percakapan yang baik datang daripada sangkaan yang baik. Percakapan yang jahat datang daripada sangkaan yang buruk, yang jahat dalam hati itu. Sebab itulah disuruh bila berkaitan dengan takdir, kita disuruh menerima segala bentuk takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala, seperti mana dia sebut dalam Tazkiyatul Awliya atau Hilyatul Awliya, peringatan kekasih-kekasih Allah atau Hilyatul Awliya, kehidupan para kekasih-kekasih Allah. Dia menyatakan, jikalau manusia mengetahui hakikat takdir Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya manusia akan menangis disebabkan sangkaan jahat mereka kepada takdir Allah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab apa? Sebab sangkaan jahat ini dia mari daripada hati,
maka dia keluar daripada mulut seseorang. Itu di antaranya. Sebab itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam membahaskan ayat yang berkaitan dengan ayat yang berkaitan dengan wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dalam hati kamu. Manusia tak tahu, Allah Taala saja yang mengetahui hati manusia. Manusia tak tahu. Tapi bila Sayyidina Ali karramallahu wajhah bila membahas berkaitan dengan percakapan, Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali kata az-zahiru tadullu 'alal batin. Yang zahir itu menunjukkan yang dalam. Maksudnya kalau percakapan yang bodoh keluar daripada mulut dia, itu menunjukkan hati dia bermasalah. Di dalam hati dia ada masalah. Dia sebut keluar daripada mulut benda bodoh misal kata. Maka Sayyidina Ali menyatakan itu menunjukkan yang dalam hati itu bermasalah. Jadi kalau kita lihat perkataan Sayyidina Ali bercanggah dengan Allah Azza wa Jalla, tetapi hakikatnya tidak. Allah mengetahui hati manusia, maksudnya Allah sahaja yang mengetahui hati manusia. Kita tidak boleh nak menghukum seseorang, orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini, tak boleh. Allah Ta'ala tahu. Sepenuh dalam suatu peperangan yang hebat, sahabat dia bunuh. Seorang sahabat tu dia bunuh. Nabi kata sebab apa membunuh dia? Dia kata asyakul qalbah. Dia kerana dia takut pada mata pedangku. Sebab tu dia nak mengucap. Dia nampak kalau sahabat ni pegang pedang, ada orang kafir tu, dia pun kata asyhadu an la ilaha illallah. Para sahabat ni penggal selalu leher dia. Nabi mari, Nabi kata sebab apa membuat begitu? Dia menyatakan ya Rasulullah khaful al-sayf, dia takut kepada pedangku. Sebab tu dia kata begitu. Dan Rasulullah bertanya pada dia, adakah kamu tahu barang dalam hatinya? Itu berbeza. Maksudnya sesuatu perkara kita tidak boleh menghukumkan seseorang. Tak boleh menghukumkan, apatah lagi dia berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan mengucap itu sendiri. Tidak ada kaitan. Tetapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam membahas percakapan ini, dia menunjukkan bahawasanya kalaulah percakapan itu keluar daripada mulut seseorang yang tidak baik, maka menunjukkan hati dia tidak baik. Itu di antaranya. Tapi perbahasan panjang juga, seperti mana Syekh Qutb rahimahullah, banyak lagi ulama-ulama yang mu'tabar, dia menyatakan tetapi kalau percakapan itu kita keluar daripada mulut kita untuk memberi suatu kesedaran kepada orang-orang yang degil, orang-orang yang tidak memahami Islam, orang-orang yang sentiasa memperlekehkan Islam, maka kita keluar dengan kata-kata yang keras sedikit, maka setengah para ulama menyatakan diharuskan. Itu diharus. Hak ni saja-saja tak sajanya kata orang. Itu tak boleh. Itu menunjukkan barang di dalam hati. Az-zahiru tadullu 'alal batin, yang zahir itu menunjukkan yang dalam. Itu. Jadi sebab itulah perbahasan kalam ini panjang, tetapi dalam kitab ni dia mari sedikit saja, tak panjang mana dalam kitab ni. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Yakni sangat gemar kepada membanyak tutur, yakni banyak bercakap, maka iaitu perangai yang amat jahat lagi maksiat. Tu makna bercakap yang banyak ni, yang tidak berfaedah ni, orang panggil percakapan itu suatu maksiat. Tu bagi ilmu tasawuf menyatakan maksiat. Bagi ilmu tasawuf juga cakap banyak ni adalah syubhat. Syubhat ni barang yang orang panggil tak molek lah. Tu halal pun tak, haram pun tak, tapi tengah-tengah. Itu setengah satu pandangan ulama tasawuf. Tu. Jadi maksiat ni iaitu lagi maksiat yang amat jahat, iaitu percakapan yang mengundang kepada dosa Allah, yang mengundang kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Sebab apa? Kerana banyak tutur itu banyak salahnya. Begitu Nabi SAW sebut dalam hadis lain, dalam hadis tu lafaz hadisnya, man kathara kalamuhu kathara saqutuhu,
barang siapa yang banyak cakapnya, kathara saqutuhu, maka banyak salahnya. Wa man kathara saqutuhu, barang siapa yang banyak salahnya, iaitu kathara dzunubuhu, maka banyaklah dosanya. Wa man kathara dzunubuhu, barang siapa yang banyak salahnya, fannarul aula bih, maka neraka itu lebih utama dengan dia. Ada lagi dah. Man kathara kalamuhu, barang siapa yang banyak percakapannya, kathara dzunubuhu, kathara saqatuhu, banyak salahnya. Bila cakap banyak ni kadang-kadang salah, ada tersalah kadang-kadang. Hak cakap berkaitan dengan ilmu agama, asatizah, para ulama kadang-kadang tu tak kira siapa saja, kadang-kadang mencerita berkaitan dengan ilmu agama pun kadang-kadang ada salah silap kau. Apatah lagi bercakap benda yang tidak memberi faedah. Kadang-kadang manusia ni tak lari. Ada lagi ni sebuah kalam ni Al-Iman, seperti mana disebut Al-Iman Fakhruddin Ibn Asakir menyatakan kalamul fasihu kana saqtuh, adapun zillah, percakapan yang fasih itu pasti akan ada tersalah juga. Tu kana qiraatul Quran wa hafizul Quran, dia kata walaupun baca Al-Quran ataupun muhafal Quran, ada salah juga. Kadang-kadang dia baca surah sejadah tu kamai dah, ulang boleh ada. Tapi bila dia jadi imam kadang-kadang salah juga kadang-kadang. Tu imam Masjidil Haram Syekh Sudeh, Syuri ke apa ke, Aramidi ke, kalau kita tengok dia baca kadang-kadang ada juga dia tak ingat. Ada ingat, orang belakang pula sambung. Maknanya siap percakapan itu ada juga silap. Itu menunjukkan kelemahan manusia. Kelemahan manusia. Batulah dikatakan sebaik-baik kesalahan itu ialah orang bertaubat. Kullu banin alal khata' wa khairul khata' tawwabun. Setiap anak Adam ini tak sunyi daripada kesalahan, melainkan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Setiap manusia ni ada kesalahan. Dan sebaik-baik kesalahan itu ialah orang yang kembali pada Allah, yakni taba, orang yang bertaubat, tawabun, orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hafiz Al-Quran kadang-kadang dia dah ingat juga Al-Quran dia. Tu. Dia dah ingat juga. Bukan kita kata hak Malaysia, hak Masjidil Haram tu. Syekh-syekh hebat-hebat, dia baca dia sakok. Tu. Tengah para ulama menyatakan sebab apa? Itu nak menunjukkan Allah, nak menunjukkan walaupun fasih sekali mana pun, iaitu ada kelemahan juga. Itu menunjukkan kelemahan manusia, ada kelemahan. Tu menunjukkan percakapan ada salahnya. Maka apatah lagi kalau percakapan itu yang berkaitan dengan hak yang sia-sia. Yang sia-sia. Man kathara kalamuhu, barang siapa yang banyak cakapnya, kathara saqutuhu, maka banyak salahnya. Adalah salah silap tu. Wa man kathara kalamuhu wa man kathara saqutuhu, barang siapa yang banyak salahnya, kathara zunubuhu, maka banyak dosanya. Bila banyak dosanya, man kathara zunubuhu, barang siapa banyak dosanya, fannarul aulabih, ketika itu neraka lebih utama dengan dia, yakni jika dia tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah menghukum seseorang itu hamba kepada makhluk. Sayyidina Ali pernah ditanya, apa pandangan kamu berkaitan dengan hamba Allah dan hamba makhluk? Satu hari orang tanya Sayyidina Ali. Orang tanya Sayyidina Ali, dia silap dan kisah tu selepas Sayyidina Ali ba'da salatul subh, selepas sembahyang subuh. Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, aku nak tanyamu. Dia tanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah tentang kesalahan cakap ni. Macam mana bila perkara yang berkaitan dengan salah bercakap ni, itu antara sama ada ni hamba Allah ataupun dia ni hamba kepada makhluk. Mana nak kata hamba Allah? Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, hendaklah kamu sentiasa zikrullah, kamu sentiasa
aktsaru zikrullah, perbanyak kamu zikrullah. Banyak kamu zikrullah. Sebab apa? Tak kala kalau lidah kamu, percakapan lidah kamu tu banyak sebut zikrullah, banyak berzikir pada Allah, ketika itu kamu dikatakan hamba Allah, walaupun kamu acak kali pergi tandah, acak kali pergi kedai, acak kali pergi apa lagi, pergi kerja ke apa ke mana, tu kamu tetap dikatakan hamba Allah. Tetapi kamu dikatakan hamba kepada tandas, hamba kepada kedai, hamba kepada nasi, hamba kepada tempat kerja kamu, hamba-hamba ni, hamba kepada makhluk. Tak kala kamu iaitu naqsal zikrullah, kamu kurang menyebut nama Allah, kamu kurang menyebut nama Allah, ketika itu kamu pergi tandas, munggi kedai, munggi situ, gi sini, kamu kepada hamba kepada tandas. Hamba kalau dia jenis minum air teh-o, hamba kepada air teh-o, hamba kepada hamba teh-o, air teh-o tu, air minum. Kalau dia suka minum air masak, hamba kepada minum air masak. Itu kata-kata hikmah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Para ulama meneliti perkataan Sayyidina Ali betul sungguh. Tu acak kali kadang-kadang pagi tandah, pagi tandah di sini, memang jadi hamba sungguhlah. Sebab nak awang tak boleh bahang hospital lah. Kalau tak mugi tandah, tak boleh. Saya tak mau jadi hamba tandah. Acak kali apa benda di tandah, nak awang, tebeng, adalah penyakit ke apa ke pergi hospital, bahang pergi hospital lah penyakit tu, disebabkan tak mau jadi hamba. Betullah Sayyidina Ali menyatakan kamu tidak akan dikatakan hamba kepada tandas, walaupun haulil makhluk, walaupun kamu sentiasa dikelilingi oleh makhluk, tapi bila kamu banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aqsadu sunnatillah atau littiba'i sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kamu juga mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bukan dikatakan hamba kepada makhluk. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebab kita hari-hari ni haul, kita ni sentiasa dikelilingi makhluk. Kita nak pergi situ, kita bercakap, kita cakap apa? Cakap makhluk lah. Apa itu makhluk? Ma siwallah, barang yang selain daripada Allah itu makhluk. Barang yang selain daripada Allah itu makhluk. Maka kita kata nak pergi sini, nak tidur, nak ni, semua kita sebut makhluk. Maka orang yang banyak menyebut nama Allah, maka dia bukan hamba kepada makhluk, bahkan dia hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qal musannif rahimahullahu taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa banyak tuturnya, nescaya adalah api neraka itu terlebih patuk, yakni terlebih utama dengan dia. Maka hendaklah engkau diam, hei murid, daripada berkata-kata, nescaya itulah engkau, maka tiada jadi maksiatmu, maka banyaklah pahala bagimu. Man sumtu arba'una yawman ya'ti Allahu hikmata fil qalbi. Nabi SAW bersabda, man sumtu arba'ina yawman ya'ti Allahil hikmati fil qalbi. Hatta asalnya ya'ti, hatanya ya'ti, ya tu kena mati, tak boleh bagi bawah. Asalnya ya'ti tu ya'ti Allah. Tapi sebab apa baca ya'ti Allah? Sebabnya Allah tu ada hamzah wasal. Hamzah wasal ada mati situ. Bila mati, hukum mati bertemu mati, idza hurrika bikasrati. Bila idza jitama'al, kaedah bahasa Arab menyatakan idza jitama'al sakinataini, idza hurrika bikasrati. Bila bertemu antara huruf mati dengan huruf mati, pening.
nak baris macam mana ni? Hurlika bikasrati, hendaklah kamu bagi bawah. Itu ini sini sikit. Hendaklah kamu bagi bawah. Macam kita baca qul huwallah lah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Tu qul huwallahu ahad Allahus samad. Tanwin bertemu dengan amdah wasa, sunat, yang ni letak nun kecil. Maka ketika kita letak nun kecil itulah dikatakan kita tak tahu asalnya nak letak baris apa. Nak letak baris, ilmu tajwid menyatakan kita tak tahu nak letak baris apa. Maka kita kena balik kepada kaedah ilmu nahwu pula. Mana ngaji ilmu tajwid saja tak tahu, ada memadai. Tapi hak siap dah orang tahu lah ni. Bila bertemu tanwin, dia bertemu hamzah wasal, sunat buh nun kecil. Wailul likulli humadzatil lumadzatin alladhi. Tu tambah nun kecil. Jadi hak siap tajwid ni dia buh nun kecil selalu. Tapi kalau asal kita nak tahu dalam bahasa Arab, maknanya bukan tajwid, bukan ilmu mengaji ilmu tajwid saja, tapi kena mengaji ilmu bahasa Arab juga, iaitu asalnya qul huwallahu ahadunillah. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal, sunat kita letak nun kecil. Maka ketika itulah bila kita letak nun kecil, misal kata kita tak tahu nak bagi qul huwallahu ahadunallahu samad, qul huwallahu ahadunallahu samad. Boleh ke begitu? Tak boleh. Sebab apa? Balik kepada kaedah nahwu, iaitu idza jatama'al sakinataini, bila bertemu huruf mati bertemu huruf mati. Mana? Nun mati bertemu Allahus samad. Allah tu ada hamzah wasal mati situ. Maka ketika itulah dia kata ulama, ketika kita, bila bertemu huruf mati, iza hurlika, maka kamu nak bagi. Nak bagi apa? Hurlika bikasrati, nescaya kamu bagi bawah. Tu di antaranya. Tetapi yauman ya'ti Allah. Tapi kenapa pula ya'tiya baca dengan baik hatah, fatah ataupun nasab? Ya'tiya baca situ sebab apa? Sepatutnya ya'tilah sebab Allah ada di hadapan. Lafaz Allah itu ada dhammah. Kenapa pula di situ? Maka para ulama menyatakan kerana di situ ada ya, tu ya mutakallim wahdah, ataupun apa panggil ya tu dia ya mutakallim wahdah, maka ya ketika itu dihidupkan. Jadi kena baca yauman ya'ti Allahul hikmah. Tu jadi baca ya'tiya. Sepatutnya ikut macam qul Allah lah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Tu baca hak gitu. Wailul likulli humadzatil lumadzatin alladzi jama'a. Patut baca hak gitu. Tapi disebut ya di situ kerana ada ya lil mutakallim wahdah, yang maknanya ya'ti. Itu bukan ya mutakallim wahdah. Ini ya panggil ya samai. Ya samai ini ya bahasa langit. Yang bahasa langit maksudnya ya tu tak boleh nak ubah dah. Macam kita baca kaifa. Ada orang baca kaifu? Tak ada. Ada baca kaifi. Tak ada. Mesti baca kaifa. Lafaz kaifa dalam Al-Quran tu tak ada. Kaifu. Kaifi. Tak ada orang baca kaifi. Kaifu. Mesti baca kaifa. Sebab apa baca kaifa? Sebab lafaz itu lafaz sama'a. Sama'a mana? Lafaz tu turun daripada langit, memang kita lafaz gitu dah. Tak boleh nak ubah dah. Marilah perkara yang kerja di hadapan dia pun tak boleh. Tu macam kita bukan lafaz sama'a. Ada lafaz sama'a, tapi bila ada huruf yang di hadapan mengubah dia akan berubah. Macam bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Sebab apa baca mi? Sebab huruf ja di hadapan. Tu mana huruf ja di hadapan tu, maka mim kena bagi bawah juga. Nun pun kena bagi bawah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tak boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Nu nak baca tak boleh. Sebab ba di hadapan tu, ba tu dia mengubah amil yang di belakang dia tu. Itu seni pandai dalam bahasa Arab. Jadi hak ni lafaz sama'a. Ya'ti. Tu ya'ti ni maknanya iaitu dengan makna iaitu ya'ti yauman, pada hari datangnya Allah. Itu
Jadi sabda Nabi SAW, jadi mangsumtu arba'una yawman ya'ti Allahul hikmata fi qalbi. Sabda Nabi SAW, barang siapa diam ia 40 hari dengan tiada berkata-kata dengan manusia, dia tak berkata-kata dengan manusia ni, nescaya memberi hak Allah Ta'ala ilmu hakikat pada hatinya. Sebab itulah disuruh orang salih dengan jangan berkata-kata, kerana maksud salih itu iaitu ilmu hikmah, yakni hakikat, itulah setengah daripada faedah diam. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Jadi musannif rahimahullahu ta'ala menyatakan, maka hendaklah engkau diam hai murid. Kata musannif, wahai murid, banyaklah diam, bukan diam gitu. Orang tegur, orang sihat ke, diam. Orang diam boleh dapat pahala. Tak betul gitu. Tu maksudnya diam di sini tidak bercakap yang tidak memberi faedah. Adapun kita bercakap nak menyukai saudara kita, nak menyukai ahli keluarga kita, kita bercakap benda yang harus, itu itu diboleh. Tu ni apa benda? Ni orang bercakap diam ni lebih afdal, molek dia ni. Waktu saya cakap saya nak beramal ni. Nak beramal hadis Nabi SAW, yang mana hadis Nabi SAW menyatakan diam itu ibadah. Betul lah diam itu ibadah, yakni diam daripada bercakap yang tidak memberi faedah. Daripada dia bercakap benda yang tidak memberi faedah, baik dia berzikrullah. Tetapi kalau dia bercakap benda yang harus, nak menyukai saudaranya, nak menyukai ahli keluarga dia, siapa lagi yang tetangga dia, itu diboleh. Bahkan kesetengah ulama menyatakan disunat, kerana nak mengeratkan silaturahim. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Nescaya hendaklah engkau diam, nescaya berkata, nescaya itulah engkau, maksudnya itulah kesempurnaan bagi engkau, maka tiada jadi maksiat bagimu. Yakni kalau kita bercakap yang tidak memberi faedah, apatah lagi bercakap yang sia-sia ni, tidak menjadi maksiat kepada kita, maka banyaklah pahala bagimu. Sebab itulah nisbah percakapan ni martabat boleh angkat. Allah Ta'ala angkat sebab lidah lah. Iaitu Allah Ta'ala boleh mengangkat martabat seseorang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah ditanya, yang kita selalu dengar semua, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyatakan, bila orang tanya, wahai imam, bagaimana kalulah saya ni zikir, tapi hati saya ni lalai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya zikir tapi hati saya lalai dengan Allah. Zikir ya la ilaha illallah Allah, ataupun subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, zikir, tapi hati duk ingat, hati duk mengayakkan benda lain, duk ingat benda lain tu. Macam mana kalau begitu, wahai Imam Ghazali? Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan, itu lebih baik daripada kamu bercakap benda yang sia-sia. Sayyidina Ali kata, walaupun hati kamu lalai, tapi sekurangnya lidah kamu itu selamat daripada bercakap yang tidak memberi faedah. Itu juga mendapat pahala. Tapi kalau berzikir itu mengundang dalam masuk dalam hati kamu, khusyuk kamu dengan Allah, sentiasa ingat tak lalai tu, maka itu terlebih baik. Kata Imam Ghazali. Tengok Imam Ghazali sebut begitu. Tu Imam Ghazali sebut begitu. Sebab apa? Sebab kalau nak tunggu hati lalai ni, nak tunggu hati kemah dulu dengan Tuhan baru nak berzikir, susah begitu. Jadi backup orang baru-baru ni, bila backup nak berzikir ni, suruh berzikir. Lama-lama ada perubahan lah. Allah Ta'ala beri perubahan disebabkan lidah, dia akan masuk dalam hati. Dia akan masuk dalam hati seseorang. Maknanya Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyatakan, lebih selamat daripada dia cakap yang tidak memberi faedah. Tu ataupun dikatakan zikir itu lebih baik daripada dia diam je.
tak zikir, tak cakap hudu, tak apa, tapi diam je. Maka zikir walaupun hati lalai lebih baik daripada diam. Diam yang tidak memberi faedah tu. Nabi SAW sebut tu, itu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Apabila barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia iaitu cakap baik, benda-benda yang baik, ataupun dia diam. Cakap benda baik. Sebab itulah disebut percakapan yang baik, falyakul khaira, bercakap yang baik. Maka ulama menyatakan percakapan yang baik itu mana? Ulama tafsir dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Imam As-Subki rahimahullah taala tafsir, iaitu percakapan baik itu takribu zikrullah, iaitu bercakap baik salah satunya diletak zikir. Tu benda-benda baik banyak kita bercakap, kita suruh orang buat baik itu, baik ini, tapi yang lebih dekat dengan bercakap yang baik itu ialah zikrullah. Tu aul yasmu, ataupun kamu diam saja. Itu yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala musannif rahimahullah taala. Jadi Nabi SAW bersabda, barang siapa diam ia 40 hari, nescaya berkata dengan tiada berkata-kata dengan manusia, nescaya memberi hak Allah Taala akan ilmu hakikat padanya. Dan ini dia tidak bercakap benda yang tidak sia-sia, benda yang tidak beri faedah. Itu dia bercakap, dia tegur orang, bukan diam gitu. Maksudnya dia bercakap dengan orang tapi tidak mencakap benda yang sia-sia. Dia bercakap dengan saudaranya, tapi tidak membawa sia-sia. Dan maka iaitu nescaya memberi hak Allah Taala pada ilmu hakikat pada hatinya. Sebab itulah disuruh orang salih jangan bercakap, iaitu bercakap yang sia-sia. Orang yang salih, orang yang nak menjalankan hadratillah, disuruh, maksudnya jangan bercakap, iaitu disuruh banyak berzikir, banyak berzikir pada Allah, banyak berzikir pada Allah. Sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, idza tammal aqlu naqsal kalam. Iaitu idza tammal aqlu naqsal kalam. Bila sempurna akal seseorang itu, mana? Akal sempurna bima'rifatillah. Ketika akal dia ni sempurna, dia mengenal Allah, maka naqsal kalam. Naqsal kalam, Sayyidina Ali menyatakan, apa maksud naqsal kalam? yakni naqsal kalam li ghairi dzikrillah, ataupun li ghairillah, iaitu kurang bercakap, yakni selain daripada Allah. Maksudnya dia banyak berzikirlah, banyak berzikir kepada Allah, banyak sebut itu, sebut ini. Maka ketika itulah perjalanan salih, bermulalah perjalanan salih. Macam kita tengah berjalan sekarang ni, panggil kita ni jalan salih lah. Salih maksudnya kita nak mencari kerana Allah, buat ibadah itu, zikir, dudukkan kebaikan semua, sentiasa mengharap redha Allah. InsyaAllah lah, dengan anugerah Allah tak mustahil Allah nak angkat kita martabat yang lebih tinggi. Itu hak Allah. Kerja kita buat ibadah je, nak cari redha Allah, nak Allah je buat ibadah itu. InsyaAllah ada rezeki Allah, anugerah Allah akan angkat martabat dia peringkat yang lebih hebat. Kita telah sebut dah sebelum ni, ada maqam dua, salih dengan majzub. Majzub ni ada pilihan Allah tertentu saja. Allah dengan sedapah Allah Taala angkat martabat dia hebat. Itu jarang berlaku. Tapi salih ni dia usaha buat ibadah tu, buang sifat-sifat huduh, isi sifat-sifat baik, dan dia sentiasa makan ubat zikrullah lah. Ubat tu mana zikrullah, zikir, walaupun dua atas motosikal, dua atas kereta, tak kira, hati dia, telinga dia pasang benda-benda baik belaka, mata dia letak benda-benda baik belaka, perjalanan yang nak mengharap dari Allah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada dia. Iaitu kerana maksud salih itulah iaitu ilmu hikmah, yakni hakikat setengah daripada faedah dia. Jadi setengah daripada faedah dia ni yang tidak mencakap mengenai faedah ni, setengah perjalanan orang salih-salih. Iaitu apabila kita dapat ilmu hikmah, maka ketika itulah jadi seseorang itu takut pada Allah dan dia akan fikir ilmu manfaat. Ketika dia dapat ilmu hakikat, maka hati dia rasa takut pada Allah, dan hati dia pula rasa sentiasa fikir nak mendapat ilmu manfaat, buat ibadah itu, ibadah ini. Itu perjalanan salih lah. Salih itu, salih mana jalan, mana jalan nak ke hadratillah.
Itu dia asal dapat. Imam Sufyan Tsauri menyatakan man sara tariqus mustaqim, siapa yang jalan pada jalan lurus, kana sar, nescaya dia akan sampai juga. Sallah, nescaya dia akan sampai juga. Kalau dia jalan betul, kalau jalan nak pergi ke Selangor, pergi jalan atas lain, tak akan sampai. Maka begitulah kalau kita berjalan atas jalan salih di jalan betul, sentiasa cari Allah, banyak berzikir, kurang cakap benda yang tidak berfaedah, benda yang keji ni, maka dia akan sampai juga. Itu kata Imam Sufyan Tsauri rahimahullah taala. Habis kita berkaitan dengan bab syarrul kalam. Faslun, pada menyatakan ghadbun yakni sangat amarah, iaitu perangai amat jahat kerana ia membawa kepada banyak menyakiti orang. Faslun, pada menyatakan ghadbun yakni sangat amarah. Jadi kita rasa setakat ni dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat kepada semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita dan sentiasa meletakkan kita dalam kebaikan, dalam keridhaan-Nya, dan sentiasa dipanjangkan umur kita dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang dulu. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.